Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Hadi. Okey, semua ada? Semua ada ke? Sekejap siapa sangkut suara tu? Okey, sebelum kita mula, Ustaz nak pesan 4 perkara. 4 je, tak banyak pun 4 perkara. Macam biasa, macam sebelum-sebelum ni Ustaz akan pesan 4 perkara ialah peraturan. Yang pertama ialah kamu digalakkan, diwajibkan untuk membuka kamera. Buka kamera. Okey, yang pertama, mana yang tak buka kamera tu dikira tidak hadirlah. Akila Husna, Ayatul, Muhaimin, lagi Raisya. Okey. Buka kamera Okey, yang kedua chat. Yang kedua mic. Mic kalau tak ada apa-apa yang nak cakap, nak ambil kopiah, silakan. Kalau tak ada apa-apa benda nak cakap, nak maklumkan, nak bagi tahu, saya buka mic, tutup dia. Okey. Macam Abadi ni, tutup mic. Abadi, kamu punya line slow kot. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ialah duduk dengan sopan. Mana duduk dekat kursi, duduk elok. Mana yang duduk dekat simen tu, duduk elok. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, kamu diwajibkan untuk memakai pakaian sekolah. Pakaian sekolah. Tak pakai kopiah tak apa, asalkan pakai baju sekolah. Yang lelaki lah, kalau tak nak pakai kopiah pun tak apa, asalkan pakai baju sekolah. Okey, faham peraturan? Okey, Ustaz ulang balik. Yang pertama ialah kamera wajib buka, yang kedua mic tutup, yang ketiga duduk dengan sopan, dan yang terakhir pakai pakaian sekolah. Okey, 4 tu je. Okey, sebelum kita mulakan kelas, tanda tangan dulu. Kita baca surah Al-Fatihah dan juga doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghina bil hilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Okey. Kejap, sebelum kita mulakan tu, Ustaz nak bagi tahu. Kan kelas lain semua kebanyakannya diorang dah pilih dah ketua kelas dan juga penolong kelas lain. Kelas ni Ustaz tak pilih lagi. Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Okey, Ustaz tak pilih lagi sebab Ustaz tengah tengok kau punya display. Ustaz tengah nilai siapa yang baik akhlaknya, siapa yang kurang baik. Ustaz tengah nilai lagi. Okey, Ustaz nilai daripada mana? Ustaz nilai daripada sebab cikgu-cikgu semua, contoh kan kalau hari ni ada 2 kelas. Cikgu-cikgu kamu akan nilai dan dia akan isi markah siapa yang paling baik. Contoh satu contoh. Mana contoh lagi? Sebentar satu contoh. Setiap kali cikgu masuk dalam kelas korang, dia akan nilai. Okey, dia tengok, oh yang ni bagus. Masuk kelas sentiasa, oh dia ni bagus bagi respon bila cikgu tanya. Dia ni bagus, buka kamera selalu, pakai pakaian yang kemas. Sekejap saya tunjuk mana contoh dia ni. Ustaz akan share screen sekejap. Ni contoh Disiplin. Sebab tu Ustaz tak lantik lagi ketua kelas. Sebab nak tengok siapa yang antara yang terbaik. Ni. Contoh siapa yang ada buat masalah,
pun akan ditulis. Contoh dia tak buka kamera. Contoh lagi dia tak ada buku. Contoh ni contoh ni. Oleh unit disiplin hal ehwal murid sekolah rendah. Okey, contoh ni tarikh kesalahan dia. Bila contoh dia buat kesalahan dia bila? Dia buat kesalahan hari ni. Okey, ni pula contoh nama penuh murid kesalahan dia apa? Contoh kesalahan dia tak buka kamera. Itu pun salah satu kesalahan okey, tak buka kamera. Lepas tu tak pakai pakaian sekolah. Ni kelas apa? Contoh kelas Pak Firdaus. Contoh nama dia Alibaba. Alibaba. Contoh nama dia. Lepas tu ni kesalahan dia apa dengan ni? Kesalahan dia kat mana? Kelas ke, kantin ke, tandas ke, surau ke, bilik guru ke. Contoh lah. Ini kalau dekat sekolah lah. Tapi kesalahan dalam kelas, tu dia dalam kelas. Pilih jenis kesalahan dia. Apa dia? Banyaklah. Sebab tu Ustaz tak buat lagi Ustaz tak lantik lagi ketua kelas sebab ni semua ni akan ada result dia. Nak tengok result dia tak? Nanti Ustaz tunjuk result dia. Bukan sekarang lah. Sebab tu Ustaz tak pilih lagi ketua kelas apa, penolong kelas apa. Sebab Ustaz nak tengok siapa yang antara kamu yang baik akhlaknya. Macam tadi Zarif nak minta izin nak pakai kopiah. Bagus. Walaupun tak digalakkan pakai kopiah, Ustaz kata wajib pakai baju sekolah. Kopiah tak digalakkan tapi pakai bagus. Okey. Faham itu Ustaz akan lantik, Ustaz akan pilih mungkin insya-Allah Jumaat ke atau minggu depan hari Isnin Ustaz akan pilih ketua kelas yang baru. Okey, kalau kamu rasa kamu nak jadi ketua kelas ke penolong kelas, buatlah, jadi tunjukkanlah akhlak yang baik. Sebab akhlak yang baik tu orang suka. Okey. Kamu dah hadir dah dekat depan kamu dah ada belum buku teks akhlak? Ada kan? Hari ni kita akan guna buku aktiviti. Kamu keluarkan buku teks akhlak dengan buku aktiviti. Keluarkan buku teks akhlak dan juga buku aktiviti. Okey. Ada? Ada ya? Okey, saya bagi masa siapa yang belum ambil boleh pergi ambil sekarang. Saya bagi masa. Boleh pergi ambil. Siapa yang tak ada lah. Yang dah ada boleh stay di duduk dia. Yang tak ada boleh pergi ambil. Tunggu dalam seminit dua. Tunggu kawan lain pergi ambil dulu. Kalau yang dah ada boleh buka. Tak ada. Tak ada? Siapa tak ada? Buku teks tak ada. Buku teks akhlak tahun 4 tak ada. Siapa tak ada? Cuba bagi tahu dia doang chat siapa. Zarif tak ada. Kamu tak pergi ambil ke Zarif? Nak ambil pensel box pergi silakan. Zarif, kamu tak pergi ambil ke kat sekolah? Mana Zarif? Pergi tunggu yang lain dulu. Tak ambil lagi. Ayoyo, kenapa tak ambil lagi? Tak apalah, nanti saya share screen. Ambil lah, nanti pergi ambil. Sebab lepas ni dah tak ada dah recap. Lepas ni kita akan belajar menggunakan buku teks dan juga aktiviti, juga buku tulis. Kena pergi ambil lah Nanti pergi ambil nanti minta mak pergi ambil. Setiap hari ada, boleh je pergi ambil. Contoh kalau mak kamu, ayah atau mak kamu busy ke, suruh datang lepas kerja pun boleh. Mana Zarif ni? Boleh Zarif Lepas kerja ke, cikgu ada dekat sekolah tu. Nanti kalau ayah atau mak kamu datang, cikgu akan uruskanlah bagi buku. Bagi tahu mak ayah kamu datang je ambil. Sampai pukul 5:30 atau pukul 6. Okey, kalau yang dah ada nanti ambil. Okey. Kalau ada kau buka kandungan dia, tajuk kandungan. Dia bukan muka surat 1 muka surat sebelum surat 1. Tajuk kandungan dia Ustaz share screen. Muka surat VIII. Ni isi kandungan dia. Isi kandungan. Apa yang ada dalam ni? Apa yang ada dalam buku teks akhlak ni? Apa yang kita akan belajar? Kita tunjuk sekarang. Okey, kejap.
Ni isi kandungan dia. Okey. Yang pertama sekali, tajuk yang pertama ialah tolong menolong. Tolong menolong. Perkara kebaikan. Okey, ni yang pertama nanti kita akan belajar. Yang kedua, bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni bagus. Bertanggungjawab ni boleh digunakan untuk guru kelas. Bukan guru kelas, ketua kelas. Ketua kelas selalunya dia akan bertanggungjawab. Contoh kelas tu bersepak, dia akan suruh anak-anak dia punya orang bawahan dia. Okey, kutip sampah, dia punya anak buah dia. Okey, kutip sampah, ni ketua kelas selalunya. Dia bertanggungjawab. Dia menjaga kelas tu dengan baik. Ni seeloknya gunakan ketua kelas. Bagus. Ni adab berjalan. Sekarang ni kita dah tak jalan. Kita kat rumah je, betul tak? Dulu bolehlah guna adab berjalan. Lepas COVID ni kita boleh guna adab berjalan. Sekarang kita dah kurang jalan. Okey. Ni adab bermain. Dulu kita main kat luar rumah. Sekarang main dalam rumah. Main apa? Main game. Betul? Okey. Seterusnya, adab berkomunikasi. Ni selalu kita buat. Adab berkomunikasi macam ni lah. Kita dalam kelas online, kita tengah call mak ayah kita, ataupun kita tengah call kawan-kawan kita. Ni adab berkomunikasi. Berkomunikasi. Adab WhatsApp. Ni contoh dalam WhatsApp lah. Kita tengah WhatsApp dengan kita punya kawan ke. Okey. Ni adab berjiran. Kita ada jiran. Kita semua ni ada jiran. Ni adab dengan jiran. Nanti kita akan belajar. Sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. Sifat mahmudah ni sifat yang terpuji. Ni kalau sifat yang keji lah. Sifat mazmumah dengan sifat mahmudah. Dah dengan mah. Mazmumah dan mahmudah. Ni ada lagi. Nanti kita akan belajar. Okey. Boleh buka muka surat 1. Surat 1. Okey, sebelum kita tengok apa dia pengertian dia, Ustaz nak tanya kamu. Apa yang kamu faham tentang tolong menolong? Apa yang kamu tahu, apa yang kamu faham tentang tolong menolong? Kalau tolong dapat pahala. Okey, tolong menolong dapat pahala, betul. Lagi? Apa yang kamu tahu, apa yang kamu faham tentang tolong menolong? Sedekah. Buat baik. Berbuat baik, betul. Lagi? Berbuat baik lagi? Yang lain? Tak tahu? Takkan tak tahu tolong menolong. Buat bahagia. Buat bahagia? Mana ada? Menolong. Lagi apa? Okey. Tolong banyak perkara. Faham? Soalan kamu tadi, jawapan kamu tadi betul lah. Tolong menolong mendapat pahala. Tolong menolong, tolong orang. Okey, jom kita tengok pengertian dia. Okey, ni pengertian dia. Ustaz nak suruh Izharis. Izharis, baca Izharis. Buka mic baca. Pengertian ni. Tolong menolong ialah. Tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan atau diri, agama dan masyarakat. Okey, terima kasih Zaris. Okey, tolong menolong ni ialah membantu orang. Bukan setakat diri kita je, kita bantu orang lain. Contoh kita dekat luar. Contoh kita tengah jalan-jalan, kita nampak ada orang yang lebih susah daripada kita. Jadi kita tolong. Ni. Kita bukan setakat tolong diri kita sendiri, kita tolong orang lain. Okey, itu dikira itu dia punya ni ini dia punya pengertian tolong menolong. Kita nampak orang yang lebih susah daripada kita tolong. Dengan niat ikhlas. Ni dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ni dalam Al-Quran ada menyebutkan mengenai tolong menolong. Okey. Surah Al-Anfal ayat 2. Okey. Terusnya ni fadilat. Fadilat ni tadi yang kamu kata tu tolong menolong mendapat pahala, tu fadilat. Kalau kita contoh kita tolong orang yang lebih susah pada kita, apa yang kita dapat? Takkan kita dapat apa-apa.
kita memang takkan dapat duit daripada orang susah tu kepada susah kan, takkan dapat duit dari orang susah tu. Kita akan dapat pahala daripada Allah. Senang dia nak dapat pahala. Contoh dekat kelas kita lah, contohlah bila kita kat kelas kan. Seorang kawan kita ni contohlah Alibaba tak bawa pensel. Kita pula ada banyak pensel. Jadi kita kasih dia satu pinjam pensel. Itu dah kira tolong menolong, dapat pahala. Dengan kasih pinjam pensel dapat pahala. Mudah. Betul tak? Sangat mudah untuk mendapat pahala. Okey. Ni ada 4. Dikasihi Allah dan Rasul, banyaklah. Okey. Seterusnya akibat. Akibat ni apa dia? Siapa tahu apa tu akibat? Siapa tahu apa itu akibat? Kita tak tolong orang lain. Okey. Balasan. Ini akibatlah kalau kita tidak buat apa yang kita dapat. Contoh kita tolong orang dengan tak ikhlas ataupun kita tak tolong, kita tengok je. Orang tu tengah accident, pap jatuh tergolek, kita biar je pada muka kau. Contoh, ni yang kita dapat, dibenci Allah dan juga Rasul. Kita nampak orang yang betul. Kita nampak orang yang susah, contoh dekat dalam kelas kita lah, Alibaba ni. Alibaba lupa bawa pensel. Dia diam. Okey, tu cikgu kata, siapa nak kasih dia punya pensel, dia diam. Padahal dalam pensel box dia ada 10 pensel, dia diam. Tak nak kasih pinjam. Contohlah. Tu salah satu contoh dia. Okey. Banyak lagi. Dibenci ibu bapa dan keluarga. Contoh lagi, contoh lain adik-beradik kita. Dalam kita punya keluarga, tak semua keluarga kita pandai tau. Contoh macam adik kita kurang pandai. Kakak kita pandai. Abang kita yang semua ni pandai. Jadi adik kita yang kurang pandai tu, kita tolong dia. Contoh dia ada kerja rumah matematik. Kita tolong ajar dia. Walaupun dia adik-beradik kita kan, still dapat pahala juga. Sebab kita menolong. Walaupun dia darah daging kita sendiri, kita tolong adik kita pun dapat pahala. Okay? Jadi kamu semua ada adik kan? Kamu semua ada abang kan, ada kakak kan? Kalau boleh tolong dia orang kalau dia tak tahu. Kalau tak ada tak apa, tolong mak ayah. Kalau tak ada, tolong mak ayah. Pun dapat pahala. Mak tengah potong bawang, kamu tolong. Dapat pahala. Senang je sebenarnya nak dapat pahala ni. Okay. Seterusnya, aktiviti tak payah. Murid dalam kumpulan tak apa, ni biar lu. Ni nanti minggu depan kita buat. Ni pun tak payah. Okey, habis tajuk untuk hari ni. Habis untuk satu tajuk. Ialah tajuk tolong menolong. Okey. Tak susah pun kita nak buat, kita nak tolong orang ni. Senang je sebenarnya. Dengan hanya menolong kita dapat pahala. Okey. Ringankan beban orang. Contoh orang tu dia ada masalah ke, contoh lagi masalah dia besar. Ada setengah orang dia ada masalah besar tau. Kadang-kadang sampai dia boleh jadi stres. Sampai dia sanggup bunuh diri. Ada setengah orang lah dia ada masalah. Tapi masalah tu dia tak boleh settlekan. Dia tak boleh nak selesaikan. Jadi dia pendam punya masalah tu sampai dia stres dan akhirnya dia boleh bunuh diri. Ada orang macam tu tau. Kita sebagai orang yang baik, orang yang ada akhlak, kita tolonglah orang yang ada masalah. Susah pun. Senang kan? Boleh tak lepas ni tolong orang? Dalam ni pun ada apa, dalam imutaba amal, menolong ibu bapa, menolong, lepas tu apa lagi, menolong adik-beradik, amalkan yang tu je pun boleh dah, senang dapat pahala dah, mudah je. Okey, faham Okey, ada buku aktiviti? Ada kamu Ada. Okey, sekarang ni Ustaz nak bagi aktiviti. Aktiviti kamu buat daripada muka surat 1, 2, tanda. Ambil pensel tanda. Tanda dekat nombor tu. Buat muka surat 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3.
Ni merokok. 1, 2 dan 3. Okey. Masa Zarif nanti ambil Zarif Nanti minta suruh tolong minta lah ayah atau mak kamu ambil. Sekolah tu ada cikgu. Walaupun PKP tapi sekolah buka untuk ambil buku. Okey. Buat sekarang ke Ustaz? Boleh buat sekarang Ustaz dah habis terangkan ni. Jadi kamu boleh tengok rujuk buku teks Contoh kamu tak tahu apa benda ni, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Boleh buka buku teks untuk rujukan. Untuk rujukan. Untuk rujukan boleh tengok dalam buku teks kalau kamu tak tahu, ataupun kalau tak tahu juga tanya Ustaz. Tak tahu boleh tanya. Jangan risau, Ustaz akan beritahu. Tapi kalau kamu tak ada nanti malam pun boleh buat. Kalau kamu tak nak buat sekarang boleh buat malam nanti. Ataupun malam nantilah. Selalunya kamu buat aktiviti malam kan. Kalau tak nak buat malam boleh buat sekarang. Nanti malam nanti bolehlah rehat. Tengok TV ke apa ke. Okey, sebelum sambil-sambil kamu buat tu, Ustaz nak beritahu beberapa sikit pesanan. Okey. Kemungkinan kita punya PKP dilanjutkan lagi kan? Tahu kan? Kita punya PKP, sekolah di rumah dilanjutkan lagi. Kemungkinan lah ni Ustaz agak-agak je. Kemungkinan sampai bulan lama. Ustaz akan berlanjutan sampai raya. Lagi 2 bulan, bukan lagi 2 bulan, lagi berapa hari je. Lagi berapa minggu, berapa bulan nak puasa. Jadi ini daripada kawan Ustaz lah, kawan Ustaz ada polis. Ada seorang tu polis, dia kata PKP kemungkinan akan dilanjutkan lagi. Jadi kamu kena banyakkan berdoa. Senjata untuk orang Islam ialah doa. Contoh kalau kita ada masalah, apa kena buat? Solat tahajud, solat, berdoa kepada Allah. Allah mendengar doa orang-orang yang ditimpa masalah. Okay, contoh kalau kamu ada masalah, berdoa Okay. Teruskan buat dulu. Tak tahu boleh tengok. Kejap. Tak tahu boleh tanya. Boleh rujuk buku teks. Ustaz buat sampai muka surat berapa? 1, 2 dan 3 sahaja. 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Kejap
Sekejap Ustaz bagi tanda sekejap. Okey, sambil-sambil tu buat Okey, sampai sini je kelas kita. Sebelum Ustaz tamatkan kelas, Ustaz dah siap. okey, dah siap stay dulu, biar dulu. Okey. Simpan elok buku tu, jangan hilangkan. Okay, sampai sini je kelas kita. Okey, sebelum tutup kelas ni, Ustaz nak bagi satu pesanan. Satu pesanan daripada Ustaz. Ringkas je pesanan Ustaz ialah jangan lupa solat. Okey, tu je daripada Ustaz. Kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, kejap. Macam biasa Ustaz ambil kehadiran. Ya, ada. Senyum. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye, Ustaz. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam.